ke daerah Tutong. Baik, kita bersama dengan Masdi. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Masdi, apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi ini saya dalam keadaan walafiat saja dan saya mengharapkan rakan tugas kita Dini dan juga Norintan dalam keadaan baik-baik juga pada pagi ini. Alhamdulillah kita berdua dan juga semua rakan-rakan yang bertugas hari ini di studio Badan Surgawan baik hari ini, alhamdulillah sihat semuanya. Jadi Masdi, untuk memulakan sesi pertemuan kita ini Masdi, sebelum kami menyerahkan ke daerah Tutong, ada sesuatu lah ingin tanyakan pada Masdi. Seperti biasa kita akan berinteraksi kan Masdi. Ingin mengimbas kembalilah memori-memori Masdi sewaktu kecil, sewaktu berada di bangku persekolahan. Sudah pasti banyak yang ingin diceritakan Masdi, terutamanya apabila menjelangnya buka kembali sekolah, dibukakan kembali setelah lama bercuti. Di awal pagi pastinya ada riuh-riuh kan di rumah dan sebagainya. Mungkin boleh dikongsikan sesuatu yang rasanya Masdi sentiasa ingat ni Masdi. Ya, kalau saya sendiri kalau diingat kembalilah mungkin disebabkan sudah kita ni bercuti itu agak lama. Jadi awal pagi itu mungkin orang akhir bangunlah tu lihatkan bangunan tu pun malas-malasan, rasanya macam masih ingin bercuti atau kala. Jadi biasalah memang yang paling riuh rasanya mulah mama lah tu pasal suruh anak-anaknya bangun, mandi dan bersedia untuk pergi ke sekolah. Jadi itu mungkin antara yang saya boleh ingat lah. Kalau selebihnya persediaan lain seperti kerja rumah, trikah baju dan sebagainya, itu memang kebiasaannya awal sudahlah kami lakukan. Alhamdulillah. Itulah ya perlunya kita ni membiasakanlah kembali dengan waktu tidur yang seharusnya ya. Baik Masdi, kami serahkan kepada Masdi untuk berkongsi apa saja pengisian dan juga bahan rakaman dari daerah Tutong. Silakan. Baik, terima kasih kepada rakan tugas kita Dini dan juga Norintan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat ada penonton dari daerah Tutong kita bersua. Dan kita juga mengharapkan agar ada dalam keadaan walafiat hendaknya pada pagi ini dan pada adik-adik kita yang akan bersekolah ya pada hari Isnin depan. Kita mengharapkan agar adik-adik kita sudah pun menyiapkan kerja sekolah yang telah diberikan dan juga ya persiapan untuk kembali ke sekolah telah pun dibuat lebih awal insya-Allah. Baik, saya kongsikan terlebih dahulu aktiviti yang berlangsung pada hari ini 6 hari bulan Jun 2026. Di Taman Rekreasi Pantai Seri Kenangan akan diadakan acara penanaman pokok dan pembersihan pantai Coastal Marvel bersempena dengan sambutan Hari Alam Sekitar Sedunia 2026. Ia sedang pun berlangsung ni pada pukul 7.45 pagi tadi. Baik, untuk maklumat selanjutnya pula, program cuti sekolah anjuran perpustakaan Dewan Bahasa dan Pustaka Cawangan Daerah Tutong masih lagi diteruskan dan aktiviti yang akan diadakan pada hari ini iaitu DIY dari batang aiskrim bagi kanak-kanak dan juga muda-mudi. Maklum, program cuti sekolah ini akan bermula pada jam 9 pagi sehingga 11.30 pagi. Baik, itu dua info semasa yang saya kongsikan sebentar tadi dan beberapa info semasa akan saya kongsikan selepas kita menyaksikan bahan visual ini. Mari kita saksikan bersama. Pembelajaran di dalam kelas merupakan satu proses pendidikan yang terancang dan sistematik yang bertujuan untuk membina pengetahuan, kemahiran, nilai serta sikap positif dalam kalangan pelajar melalui proses pengajaran dan pembelajaran yang dijalankan oleh guru. Pelajar didedahkan kepada pelbagai konsep, teori, fakta dan maklumat yang menjadi asas kepada perkembangan intelek mereka. Selain berperanan sebagai medium penyampaian ilmu, bilik darjah juga berfungsi sebagai ruang interaksi sosial yang membolehkan pelajar berkomunikasi, bekerjasama, bertukar pandangan dan mengembangkan kemahiran berfikir secara kritis serta kreatif. Dalam era pendidikan abad ke-21, pendekatan pembelajaran tidak lagi tertumpu kepada kaedah tradisional yang berorientasikan guru semata-mata. Sebaliknya, menekankan penglibatan aktif pelajar dalam proses pembelajaran agar mereka dapat membina pemahaman yang lebih mendalam dan bermakna. Pembelajaran
yang hanya berasaskan penerangan teori dan hafalan fakta seringkali menghadkan peluang pelajar untuk memahami aplikasi sebenar sesuatu ilmu dalam kehidupan harian. Salah satu pendekatan yang mendapat perhatian ialah pembelajaran berasaskan pengalaman, iaitu satu kaedah pembelajaran yang menekankan proses memperoleh pengetahuan melalui pengalaman langsung, pemerhatian, refleksi dan penglibatan aktif dalam sesuatu aktiviti seperti melalui lawatan sambil belajar. Lawatan sambil belajar boleh membantu saya memahami pelajaran dengan lebih baik kerana saya dapat melihat sendiri perkara yang dipelajari di sekolah. Semasa lawatan, saya dapat belajar secara langsung di tempat sebenar dan mendengar pendengaran daripada guru dengan lebih jelas. Saya juga boleh bertanya soalan kepada guru jika ada perkara yang tidak dipahami. Selain itu, saya dapat menambah pengetahuan baru dan pengalaman yang berguna. Lawatan sambil belajar menjadikan pembelajaran lebih baik, menyeronokkan dan tidak membosankan, dan ia membuatkan saya akan lebih ingat apa yang dipelajari ketika lawatan. Perbezaan antara belajar melalui pengalaman dan belajar daripada buku ialah belajar melalui pengalaman boleh membolehkan saya melihat, mencuba dan melakukan sendiri sesuatu perkara. Saya dapat merasai sendiri apa yang dipelajari dan lebih mudah memahaminya. Selain itu, belajar melalui pengalaman juga lebih menyeronokkan. Manakala belajar daripada buku pula, saya hanya membaca, melihat gambar dan memahami melalui tulisan sahaja. Walaupun belajar daripada buku penting, tetapi belajar melalui pengalaman menjadikan pelajar lebih jelas dan mudah diingati. Pendekatan melalui pembelajaran berasaskan pengalaman turut membolehkan pelajar mengalami sendiri situasi yang berkaitan dengan topik pembelajaran, sekaligus membantu mereka memahami konsep dengan lebih jelas dan mendalam. Selain itu, ia turut memberi peluang kepada pelajar untuk mengaplikasikan teori yang dipelajari di dalam kelas ke dalam konteks dunia sebenar. Pengalaman yang diperoleh ini secara langsung mampu meningkatkan motivasi dan minat pelajar terhadap pembelajaran kerana mereka melihat sendiri kepentingan dan relevansi ilmu yang mereka pelajari. Proses refleksi terhadap pengalaman tersebut juga membantu pelajar menilai tindakan mereka, mengenal pasti kekuatan dan kelemahan diri, serta membina pemahaman yang lebih bermakna. Beberapa kemahiran hidup yang boleh dipelajari di luar sekolah termasuk belajar bekerjasama dengan orang lain, berkomunikasi dengan baik dan mengurus masa dengan lebih teratur. Saya juga boleh belajar cara menjaga keselamatan diri, mengatasi masalah dan bertanggungjawab terhadap diri sendiri. Kemahiran ini penting untuk membantu saya menghadapi kehidupan seharian dengan lebih baik serta berguna apabila saya dewasa nanti. Saya boleh mempelajari banyak perkara daripada alam sekitar. Saya dapat belajar tentang pelbagai jenis tumbuhan, haiwan dan serangga yang hidup di sekeliling kita. Saya juga belajar cara menjaga kebersihan alam sekitar supaya sentiasa bersih, sehat dan indah. Selain juga, alam sekitar mengajar supaya tidak membuang sampah merata-rata dan tidak merosak alam. Saya juga belajar untuk mencintai dan menghargai keindahan alam semula jadi, dan ia menjadikan saya lebih bertanggungjawab dan bersyukur dengan alam sekitar. Pada pendapat saya, pembelajaran di luar kelas lebih menyeronokkan berbanding belajar di dalam kelas kerana saya dapat belajar di tempat yang berbeza dan melihat perkara yang dipelajari secara langsung. Saya juga dapat mencuba sendiri aktiviti yang berkaitan dengan pelajaran, jadi saya lebih mudah memahami apa yang diajar. Selain itu juga, saya boleh bertanya soalan secara terus dan belajar daripada pengalaman sebenar. Pembelajaran luar kelas juga menjadikan suasana lebih santai dan menyeronokkan serta membantu saya mengingati pelajaran yang dengan lebih baik.
Pembelajaran di dalam kelas dan pembelajaran berasaskan pengalaman di luar kelas saling melengkapi antara satu sama lain dalam mewujudkan proses pendidikan yang holistik. Pengetahuan yang diperoleh melalui pengajaran formal di dalam kelas dapat diperkukuhkan melalui pengalaman praktikal yang memberi peluang kepada pelajar untuk meneroka, mencuba dan belajar daripada situasi sebenar. Gabungan kedua-dua pendekatan ini bukan sahaja meningkatkan pencapaian akademik, malah membantu melahirkan pelajar yang berdaya saing, kreatif, berfikiran kritis dan mampu menghadapi cabaran dunia yang sentiasa berubah.